Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, berada di mana-mana, mungkin sedang memandu kereta ataupun di rumah. Dan alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat bertemu pada malam ini dalam rancangan bicara naratif yang dianjurkan oleh TV PAS Wilayah Persekutuan. Dan bersama saya dengan pada malam ini, kita bersama dengan tokoh yang hebat. InsyaAllah kita akan perkenalkan dan minta diperkenalkan, yang akan bercakap soal, kita faham walaupun di luar sana waktu ni hujan, tapi secara umumnya iklimnya adalah panas ketika ini. Baik, jadi saya tidak mau mempanjangkan kalam kerana slot kita terlalu singkat, ringkas dan tidak ada orang yang layak bercakap ke isu ini. Kita akan bercakap tentang isu di mana peruntukan air Kelantan. Jadi untuk menghuraikan topik yang rasanya sangat penting dan ramai menjadi bual bicara kepada masyarakat, khususnya anak-anak Kelantan di perantauan. Jadi saya perkenalkanlah secara ringkas tokoh jemputan kita pada malam ini, Tuan Haji Fauzi Abu Bakar. Apa khabar Tuan Haji? Alhamdulillah. Sihat ya Tuan Haji? Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Haji yang datang pada malam ini. Jadi kita nak terus kepada bicara naratif kita tanpa kita nak memanjangkan mukadimah kita. Mungkin Tuan Haji kenalkan sikit dan kaitan, sebab orang nak tahu kaitan Tuan Haji dengan isu Kelantan ni. Jadi mungkin Tuan Haji kenalkan sikit. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Seperti dah dikenalkan, saya Fauzi Abu Bakar, anak watan lahir Kelantan, Bacok Kelantan. Mana orang Bacok Orang Bacok, Kabupaten, dibesarkan di Bacok, belajar pendidikan asas di sekolah rendah jenis kebahasaan Inggeris Bacok dulu di Kemudi, dan seterusnya melanjutkan pelajaran di sekolah menengah di Pasir Mas. Jadi saya ni kira anak dua daerah lah, Bacok dan dibesarkan di Pasir Mas. Alhamdulillah, Kelantan merupakan negeri asal saya ya, dan saya pun sebenarnya pemudi daripada awal lagi, pemudi di Bacok. Di Parlimen Bacok dan di Dun Peropok. Dan memanglah kami di Kelantan ni tidak lekang daripada isu-isu yang telah berentetan daripada dulu sampai sekarang. Ya, jadi air Kelantan ni sebenarnya peruntukan yang diperlukan ialah untuk memperbaiki dan juga upgrading sistem penyebaran ataupun dipanggil water distribution ya, air di Kelantan ni. Jadi kalau sekiranya peruntukan itu tidak turun, infrastruktur untuk bekalan air ni besar. Jadi boleh saya terus cerita sejarah. Saya pun sebenarnya nak tanya tu gambaran tentang, sebab kami ni mungkin orang luar. Tuan Haji tadi sebut tentang backgroundnya Kelantan, walaupun di sini ada jawatan di Wilayah Persekutuan sebagai bendahari PAS Wilayah Persekutuan, di Petua PAS Kawasan Lembah Pantai dan juga mantan calon di Lembah Pantai, tapi mungkin Tuan Haji yang lebih mengetahui tentang gambaran di air di Kelantan, yang isu topik kita nak bicarakan. Sebenarnya Tuan Haji, boleh tak cerita kongsi kepada kita gambaran tentang isu air di Kelantan? Adakah satu mitos bahawa masalah ataupun sebagainya dan kaitan dengan peruntukan itu jadi? Dan tadi Tuan Haji sudah sebut awal, boleh terus sambung. Terima kasih. Masalah penyampaian air ke rumah-rumah ni sebenarnya bukan di Kelantan saja. Saya sudah bergiat dan tinggal di Kuala Lumpur ni hampir 35 tahun. Di kawasan Lembah Pantai. Lembah Pantai ni pun merupakan ibu pejabat kepada Syarikat Air Selangor, Syabas, yang menjadi punca penyebaran air seluruh Lembah Kelang, yang mengendalikan empangan-empangan dan rawatan-rawatan air untuk diagihkan ke rumah-rumah. Pun bermasalah sebenarnya. Di bangsa sekalipun tak lekang, tiap-tiap bulan adanya paip bocor dan sebagainya. Jadi pengurusan itu adalah satu kerja yang perlu dilakukan dan sudah pasti
peruntukan pun mesti turun bersama untuk melaksanakan infrastruktur bekalan tersebut. Kelantan ni daripada dulunya memang sudah satu perkara yang berlarutan daripada asalnya air Kelantan ni dibekalkan oleh JKR bahagian air. Ini kita tengok lebih kurang 70 tahun yang dulu, di mana JKR itu telah dikendalikan oleh jurutera-jurutera orang putih British pada masa itu, dan ditukarkan kepada Kelantan Water, juga dikendalikan oleh British punya engineers, dan selepas itu diswastakan kepada Air Kelantan, Syarikat Air Kelantan. Maka pengurusan airnya dilaksanakan seterusnya oleh Air Kelantan. Apabila rawatan dan juga penyebaran air ataupun distribution air tadi melibatkan kawasan yang jauh, kalau kita tengok balik rantaian air yang perlu diedarkan kepada kawasan-kawasan penduduk lebih daripada 6,000 km. 6,000 km panjangnya pipe yang perlu dibuat. Dan sedia maklum bahawa pipe yang dilaksanakan dan pasang dan juga rawatan air yang telah dilakukan sejak 70 tahun lepas tidak pernah ditukar sehingga sekarang. Dan pipe yang diedarkan ke rumah-rumah adalah pipe jenis asbestos, macam bumbung rumah tu. Pipe asbestos ni dia tak boleh nak tahan sangat tekanan. Apabila dia lama tu jadi rapuh, dan apabila ada tekanan dia pecah. Begitu juga pipe daripada loji asalnya adalah pipe dipanggil mild steel, pipe besi. Pipe besi pun ada tempoh yang lama dia berkarat. Dan lama-lama kelamaan pipe itu akan jadi makin sempit. Jadi dalam keadaan tersebut, apabila pipe berkarat dan juga agihan pipe asbestos dah rapuh, maka tekanan air itu pun akan menjadi masalah juga. Tidak boleh dinaikkan tekanan air supaya air itu lebih deras untuk sampai ke hujung. Jadi maknanya orang kampung ni, orang duduk kampung ni, apabila air itu dah tak kuat tekanan dia tu, apabila tak kuat maka tak sapa-sapa airnya. Air tak bawa sapa rumahnya, air bersikit. Dan masalah tersebut sebenarnya ada penyelesaian dia lah. Penyelesaian dia kena upgrading, kena tukar balik infrastruktur dia tu. Jadi Kelantan ni memanglah air itu ada, tetapi loji-loji yang memproseskan air ni pula lebih kurang 30 loji dah digunakan. Tapi Kelantan besar. Kelantan empangan lembangan Kelantan sahaja ni, kalau ikutkan kawasan kita ni, ada lebih kurang 11,900 km persegi. Besar ni Kelantan ni. 11,900 km persegi, dan Sungai Kelantan sebenarnya sumber bekalan air yang banyak. Memang tidak menjadi isu bekalan air tadi, tetapi oleh kerana logistik dan juga infrastrukturnya tidak bertambah daripada dulu sehingga sekarang. 30 loji itu tak cukup untuk diedarkan air kepada seluruh kawasan. Dan juga pipe-pipe yang lama itu perlu diganti. Itulah masalah. Dan untuk makluman semua ya, air rawatan di Kelantan ni, air yang telah dirawat lebih daripada 50% bocor. Hilang dalam tanah je. Tak sampai ke kawasan-kawasan perumahan yang diperlukan. Itu yang isu yang perlu kita baiki lah dari segi infrastruktur bekalan air di Kelantan. Okey, baik. Alhamdulillah. Kita dapat satu gambaran awal bahawa sememangnya berlaku masalah di Kelantan dan bukan baru berlaku. Maknanya perkara ini mungkin dipolitikkan sejak akhir-akhir ni. Baik, dan tadi saya tertarik Tuan Haji sebut peringkat awalnya, iaitu bukan sahaja Kelantan masalah. Kuala Lumpur tadi pun saya dengar ada tempat-tempat di Kuala Lumpur ni pun bermasalah sebab pipe bocor dan sebagainya. Dan sebenarnya orang Selangor KL ni biasa juga tak ada air ni 2-3 hari. Okey. Baik. Jadi Tuan Haji telah sebut tadi dari sudut saluran, sudut peruntukan. Okey. Jadi kita nak tanya juga bagaimana sebelum daripada ini Menteri Kasar sendiri, Menteri Air dan Alam Sekitar, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man. Okey. Dan juga Kerajaan Perikatan Nasional, sebab orang duk petikai pasal apa yang telah dibuat, seolah-olah kerajaan sekarang yang champion isu ni. Jadi apa yang telah dibuat, dan dari sudut keberjayaan Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man itu yang tidak diwar-warkan sebenarnya.
Kita nak Tuan Haji ceritakan telah dilakukan dalam masa singkat bagi membagi bekalan air di Kelantan. Baik Ustaz, saya terpaksa membagi fakta ya. Faktanya kerajaan di Kelantan ni tak pernah mendapat grant daripada Kerajaan Pusat untuk membaik pulih dan juga penambahbaikan bekalan air kepada negeri ya. Sejak tahun 1990 ini apabila kerajaan Kelantan telah diambil alih oleh PAS melalui Pakatan Perpaduan Ummah. Sebelum itu kita tak pernah dapat terima grant yang cukup. Peruntukan pada tahun 1990 yang dimohon oleh kerajaan di Kelantan sebanyak 600 juta. 1990, tapi tak dapat. Tak pernah dapat. Dan sebelum tu pun, untuk makluman sebelum tu, setiap negeri-negeri lain itu semua dapat. Bukan sahaja sumbangan keuangan berbentuk pinjaman macam di Kelantan. Kelantan tak pernah dapat grant. Negeri-negeri lain dapat grant. Contohnya Pulau Pinang dapat 2 bilion grant. Grant ni tak payah dibayar balik. Sumbangan untuk bersatu untuk negeri melaksanakan projek setelah selesai, maka tidak perlu dibayar balik kerajaan tidak. Tapi negeri Kelantan ni pun kita mohon pun tahun 1990 ni pun dah mohon. Last sekali disetujulah untuk sehingga 2014 barulah disetujui untuk diberi peruntukan dalam RMK 8 sebanyak 600 juta. Itu pun pinjaman. Jadi bekalan kewangan daripada kerajaan persekutuan tidak sampai kepada negeri, tidak dapat membantu. Dan apabila Perikatan Nasional mengambil alih kerajaan persekutuan dalam tempoh yang singkat, alhamdulillah Menteri Air dan Tenaga pada masa itu, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuaman, telah membuatkan beberapa langkah-langkah yang proaktif untuk memastikan bahawa pembekalan air dan memprosesan air bersih bersama dengan sumber air yang mencukupi dilaksanakan secara sepenuhnya. Tapi proses ini memakan masa. Dia tak boleh masa dah setahun 2 tahun. Bayangkanlah 6,000 km tadi nak buat ya. Jadi proses itu akan memakan masa sekurang 7 tahun. 2020 Perikatan Nasional Merintah, maka Menteri telah membuat peruntukan untuk menyediakan satu peruntukan yang komprehensif yang disasarkan lebih kurang 8 bilion, 7 ke 8 bilion untuk melengkapkan proses pemprosesan, rawatan dan pengagihan air itu ke seluruh Kelantan. Dan dijangkakan pada masa itu akan bermulanya pada 2024 dan insya-Allah 2030 dan masa 7 tahun, 6-7 tahun, insya-Allah proses penukaran upgrade itu dapat diselesaikan. Jadi dalam tempoh tersebut, peruntukan telah dikenal pasti, tetapi rasanya apabila kerajaan kita terlalu tak dapat bertahan lama tadi, maka peruntukan tersebut tidak menjadi realiti. Dan apabila dapat pada PMX ini, dia kata nak kaji semula lah, dan juga nak tengok, nak teliti balik dan sebagainya, itu yang menjadikan peruntukan tersebut tidak dilangsungkan dalam peringkat awal pemerintahan. Jadi, apa yang kita nak katakan di sini bahawa selepas 10 tahun kerajaan negeri memohon peruntukan daripada Kerajaan Pusat, barulah lepas tu klok-klak, orang kata, barulah macam-macam alasan yang tak bagi, sehingga kan tahun 2200 tu barulah dapat sedikit pinjaman, iaitu 900 juta untuk laksanakan. Dan setelah Menteri Air kita tadi melaksanakan program tersebut, sekiranya berlaku, maka insya-Allah kalau sekiranya ada kesinambungan selepas ni, kita doalah di Kelantan, bakat-bakat pilih mana hak sepatut boleh membantu di Kelantan kita. Jadi kita nak kena ada menteri yang bersama dengan jiwa rakyat kali, supaya kita dapat teruskan program yang telah diunjurkan sebelum ini oleh Menteri Perikatan Nasional baru ini dapat dilaksanakan semula. Tetapi untuk makluman, setelah lawatan PMX ke Kelantan pada baru-baru ini, permohonan untuk
8 bilion yang dinyatakan tadi telah dibawa semula untuk perhatian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan di dalam lawatan tersebut beliau telah membuat pengumuman untuk memberi kelulusan awal sebanyak 1.7 bilion. 1.7 bilion ini pun yang perlu dibuat kaji, mana buat kajian baliklah, nak tanya kaji semula sebelum dilaksanakan seterusnya. Maknanya seolah-olah macam dia masih was-was lagi. Betul ke tidak yang perlukan bajet sebanyak itu untuk melaksanakan ni. Jadi kalau sekiranya diteruskan dapat 1.7 bilion ni pun, insya-Allah kita dapatlah peringkat pertama menyelesaikan beberapa masalah-masalah pengadaan air yang menyeluruh. Tetapi dalam masa singkat, Tuan Ibrahim, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man menjadi menteri pada masa tersebut, dapatlah kita bina satu pusat rawatan ataupun loji rawatan di Pulau Condong, iaitu loji rawatan apa dipanggil, loji rawatan di Pulau Condong yang dapat membekalkan lebih kurang 60 juta liter sehari. Jadi pada masa itu loji itu dah selesai dan alhamdulillah berjaya terlaksanakan dalam tempoh pemerintahan 33 bulannya lepas, dan manfaat tersebut seluruh kawasan Pulau Condong dan sekitarnya telah selesai masalah air. Sebenarnya pengurusan air ini, syarikat air Kelantan ini ada kemampuan dan daya usaha boleh melaksanakan peranan sebagai pengurusan air, tetapi oleh kerana bila tidak ada pertukan yang mengikat semua kaki dan tangan, tak boleh keluar mana-mana lah, tak boleh apa-apa. Jadi alhamdulillah Pulau Condong dan sekitarnya telah selesai masalah air. Dan kita kena tahu juga Kelantan ni sungai yang panjang, lebih kurang 248 km, dan banyak lagi kawasan-kawasan kita perlu selesai masalah tadi. Ya. Okey, baik. Saya tertarik kata-kata Tuan Haji dan mengejutkan fakta yang Tuan Haji sebut tadi tentang sejak 1990, mungkin bagi orang luar, mungkin orang baru, orang muda, dia tak tahu bahawa Kelantan tak pernah dapat peruntukan bantuan untuk masalah air sebagai contoh. Dan saya percaya masalah ini bukan masalah kerajaan negeri. Dia adalah dianaktirikan daripada kerajaan pusat. Ini fakta ni saya rasa perlu dihebahkan, perlu diketahui oleh anak-anak muda bahawa sebenarnya kerajaan Kelantan yang ditadbir oleh PAS sebenarnya berkemampuan bahkan lebih daripada kerajaan-kerajaan lain seperti mana negeri lain. Baik. Kemudian Tuan Haji sebut tadi, saya juga sangat tertarik dalam tempoh 33 bulan Menteri Kasar kita Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man telah buat satu usaha inisiatif yang sangat besar untuk menyelesaikan masalah air dengan 8 bilion kosnya, dan alhamdulillah sebahagian telah jadi, cuma kita tak tahan lama kerana kerajaan kita telah bertukar. Baik. Apa yang disebut oleh Tuan Haji tentang PMS usaha tu mungkin satu kita harap tu satu inisiatif yang baik, dan saya yakin dan percaya bahawa kerajaan Kelantan insya-Allah selepas daripada ini dengan kerajaan yang sama akan dapat menguruskan pembekalan air kepada rakyat Kelantan. Baik, mungkin soalan terakhir, kita dah sampai minit-minit yang terakhir Tuan Haji. Sebagai orang Kelantan, sebagai orang yang duduk di sini dan ramai kenalan-kenalan kita, pengundi-pengundi kita yang akan balik ke Kelantan untuk mengundi, mungkin ada harapan Tuan Haji dan nasihat, saranan Tuan Haji kepada kawan-kawan kita yang ada di sini yang akan balik mengundi di Kelantan. Silakan. Terima kasih Ustaz. Sebenarnya amo nak merayulah kepada semua anak-anak Kelantan, perantauan yang berada jauh daripada kampung halaman. Kali ini pilihan raya ni pakat balik belakang. Sebab pilihan raya hari ini merupakan pilihan raya yang besar nikmatnya sekiranya kita dapat kekalkan negeri Kelantan sebagai negeri di bawah pimpinan ulama Perikatan Nasional bersama PAS. Kekalkan negeri Terengganu, kekalkan negeri Kedah di bawah pimpinan Perikatan Nasional dan PAS, dan juga negeri-negeri lain. Negeri-negeri lain, kepada mereka yang mengundi negeri lain juga, kita pastikan bahawa kita mesti usaha untuk memberhentikan kemomprokan, membrok
kebobrokan pimpinan oleh kerajaan PH DAP UMNO sekarang ni akan membawa padah yang lebih besar dan lebih berat kepada generasi yang akan datang. Secara jelas kita nampak tindakan-tindakan mereka yang banyak hanya janji-janji kosong semata-mata. Penipuan, berbagai penipuan, perbohongan dan juga pemusingan putar balik fakta dan sebagainya untuk mempengaruhi sokongan kepada pengundi kepada mereka. Jangan tertipu. Marilah kita bersama-sama perkuatkan lagi kedudukan politik untuk menjaga negeri kita masing-masing, supaya dengan keadaan tersebut kita dapat mengubah kerajaan selepas PRN 6 negeri tadi akan datang. InsyaAllah akan berlakunya perubahan yang besar untuk kebaikan kita. Jadi saya minta merayulah semua anak-anak di Kelantan, Terengganu dan juga di Kedah dan juga di Selangor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang yang berada jauh di luar kawasan masing-masing berkhidmat, mencari rezeki dan sebagainya, pulang dan mengundi. Jangan tidak benarkan undi kita terbiar tanpa kita mengambil peranan dalam mengundi, memilih pemimpin kita untuk akan datang. Jadi datang ke pusat mengundi, ajaklah di antara kawan-kawan, saudara mara, pastikan semua turun keluar mengundi. Kerana ia adalah amat penting, kerana undi kita walaupun satu undi akan memberi kesan kepada kemenangan. Dan insya-Allah kita nak memenangkan bagi pilihan kita pemimpin-pemimpin yang berwawasan, yang berintegriti yang tinggi, pemimpin-pemimpin yang berwibawa dan juga pemimpin-pemimpin yang walk the talk, orang putih kata. Ya, supaya kita dapat merealisasikan masa depan negara kita, memulihkan keadaan ekonomi kita dan juga memberi kepercayaan kepada seluruh dunia bahawa negara kita masih mempunyai daya saing, daya maju yang boleh diketengahkan, insya-Allah. Jadi saya rayulah kepada semua pakat-pakat balik mengundi Kelakar dah, insya-Allah. Baik. Itu dia satu nasihat yang sangat baik kepada terutama generasi muda yang mungkin kali pertama mengundi, mungkin kali kedua mengundi dan mengerti apa ertinya kita pakat-pakat turun mengundi. Jadi rayuan Tuan Haji, marilah sama-sama kita turun pada 12 hari bulan. Kita dah sebut isu air tadi dan telah pun mungkin sebagai sedikit sebanyak satu gambaran besar kepada kita bahawa masalah ini bukan berpunca daripada kerajaan PAS di Kelantan, tapi masalah daripada yang lain rupanya daripada peruntukan kerajaan persekutuan nanti. Baik, saya semua sikit nak quote. Kalaulah kerajaan persekutuan ini ditadbir oleh PH dan juga BN, apa salahnya kerajaan negeri ditadbir oleh yang sekarang ini Kelantan, Terengganu dan juga Kedah ditadbir oleh PAS, ya? Oleh PAS, supaya ada semak dan imbang. Betul Haji, semak dan imbang. Begitu juga dengan Selangor, dengan Negeri Sembilan dan juga Pulau Pinang. Apa salahnya pergi kepada pembangkang blok supaya kaedah ataupun sistem semak dan imbang dapat kita jalankan antara kerajaan negeri dan juga federalisme, insya-Allah. Jadi terima kasih Tuan Haji Wazir Bakar yang sudi bersama-sama dengan kita. Insya-Allah banyak lagi slot yang akan kita isi bersama dengan Tuan Haji Taman Kelantan, nak mendekati, mengenali lebih banyak tentang isu-isu yang melegar dalam negara kita. Kepada semua pendengar, pakat-pakat tahan kerajaan di Kelantan dan tolong share, like, subscribe rancangan kita ini supaya lebih ramai maklumat sampai kepada pendengar atau penonton. Sekian dahulu daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.